Okey, dia ada warning siap-siap. Okey, maaf jika tak kuat untuk ikut tahu tentang perkongsian saya bagi mengelak daripada bayangan dan pembawakan cerita ini. Anda dinasihatkan untuk tidak ikut serta membacanya. Jalan cerita ini saya kongsikan terlalu detail berserta gambar contoh yang seakan-akan sama dengan yang terjadi. So ni warning ni lah. So sama dia bagi kat kau lah, warning kat kau lah. Sebab dia pun belum baca ni. So kita baca sama-sama. Siapa nak follow boleh follow. Siapa tak nak skip. Ini adalah satu kisah benar yang telah berlaku pada minggu ini dan sebelumnya. Thread ini aku kongsikan berkenaan satu gangguan yang terjadi pada kami dan juga anak buah yang masih kecil. Tajuk dia Pembalasan Syaitan. Before baca thread ni, anda dinasihatkan memulakan bacaan bismillah penuh dan kuatkan hati untuk tempuh membaca perkongsian saya ini. Panjang ke ni? Okay, Khamis tanggal 2 Jun 2022. Aku balik lambat pada jam 4.30 pagi. Lepas closing di kedai aku dan terus balik ke rumah, dapat panggilan dari kakak kandung untuk temankan dia ke hospital Seremban untuk buat check up pregnant. Masih belum berehat tidur sampailah jam 10 pagi. Lepas hantarkan dia ke hospital, aku dan suami dia terus ke rumah diorang dekat area Seremban juga. Jadi berehatlah dekat rumah itu. Semasa langkah salam, aku nak menjejakkan kaki ke rumah dia, ada satu tiupan angin depan pintu rumahnya sampai naik semua liang roma. Masa tu aku langsung tak fikir apa-apa sebab fikir nak tidur je. Baringlah seorang diri dekat ruang tamu. Masa baring tu abang ipar dah mula rasa tak sedap badan. Muka dia pucat dan muntah-muntah. Dari raut wajah muka dia pun dah nampak lain sangat. Jadi aku pun malas nak ambil peduli dan terus pejamkan mata. Dalam sejam pejamkan mata, tiba-tiba hujung sofa di bahagian kaki ada rasa tolak menolak. Telinga terdengar bayi menangis. Dalam hati, takkanlah kakak dah bersalin sebab due date tu hujung bulan ni. Bila terbuka je mata, baru perasan yang abang ipar dah keluar untuk jemput kakak dekat hospital. Dekat rumah dia yang besar gedabak tu, aku seorang je tinggal rupanya. Masa tu dengarlah bunyi mengekek di tingkat atas. Hi. Aku buat pekat telinga je lah, main handphone, layan YouTube. Sambil layan handphone tu, dengar lagi orang mengekek. Kali ni lebih mengerikan. Ada suara nenek memanggil-manggil. Naiklah nak, tolong ambilkan air. Masa tu jantung dah mula berdebar kuat. Kaki masa tu dah menggetar. Kaki aku pula gatal nak naik tangga pergi tengok. Baru selangkah kaki nak naik, kereta kakak dan suami dia sampai. So aku tak jadi nak naik. Bukakan pintu terus, abang ipar meluru ke dapur muntah-muntah lagi. Kakak pula sakit kepala. Dia suruh siap dan solat Zuhur dulu. Jadi aku pun solat lah. Kakak dan abang ipar dekat tingkat atas. Masa nak rukuk tu, aku jadi terpandang belakang sebab terasa ada yang berdiri dekat belakang. Cerita dia aku jadi tak khusyuk lah sebab tertengok dekat belakang masa rukuk tu. Apa perasaan kau bila tengah merukuk tu, kau nampak mata je dekat belakang pintu? Auto rebah ke sejadah ya, terperanjat. Memang. Aku pun terus ajak kakak balik rumah mak dekat KL. So diorang pun dah siap kemas-kemas barang. Diorang tu pun kami bergerak keluar rumah nak balik Kuala Lumpur. Macam biasa bila dah sampai KL dan selesai hantar diorang kat rumah mak, masih tengok abang ipar muntah-muntah dengan muka pucat dia. Aku cuma diam dan terus ke kedai aku untuk tolong staff handle order dari customer sampailah jam 1 pagi. Dalam jam 9 malam tu aku balik kejap ke rumah mak sebab nak makan. Kakak tak bagi masuk sebab katanya diorang baru lepas berubat dekat rumah. So aku pun baca-baca dan dibenarkan masuk. Masa dekat dapur tengah makan, kakak ipar aku bawalah anak-anak kembar dia naik ke atas rumah mak nak masuk ke bilik diorang lah. Tiba-tiba dengar kakak menjerit kuat dengan anak-anak diorang macam menggelupur ketakutan. Terperanjatlah aku dekat bawah ni, ingatkan apa? Bila naik je, tengok anak buah dah pucat lesi. Umur baru setahun lebih. Tercegil mata, pandang dekat satu arah. Bila aku tanya mak, kenapa dia jerit? Mak dia cakap, ni diorang berdua ni berlari terus peluk akak dengan menjerit pandang dekat arah hujung almari. Terus bawa diorang turun tenangkan diri, masih melalak dekat bawah sebab trauma ternampak benda dekat bilik atas. Katanya budak-budak kembar ni tengah seronok main berdua dekat bilik. Lepas tu si adik tangan dia kena tarik, lepas tu terperanjat. Berlari terus melompat dekat maknya yang tengah menyusukan anak ketiga yang masih bayi. Kemudian tak berapa saat lepas adiknya berlari tu, kakak pula mengelupur menjerit-jerit ketakutan. Sama melompat macam adiknya takut.
Dua-dua tunjuk arah yang sama, kata maknya kepada kami. Jadi aku pun naiklah dekat atas balik, bawa garam dengan lada hitam yang dah dibaca. Naik dengan penuh yakin kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melindungi. Bila masuk je bilik, automatik bilik diorang tertutup sendiri. Masa tu aku tengok dekat sudut bilik tu, muka dia macam korang tengok memang boleh pengsan kalau tak kuat iman. Raut wajah dia seakan-akan sama dengan gambar rajah bawah ni. Ni gambar dia. Bunyi dia terketap-ketap gigi dia sambil tercegil matanya tepat ke arah aku. Dengan takbir terus rejam dengan garam dekat arah benda tu dan terus rejam dekat sekeliling bilik. Oh, garam tu, dia rejam dengan garam. Dekat tingkat atas penuh bertaburan garam dekat lantai. Malam selepas kejadian itu, aku bukalah ayat ruqyah untuk menghancurkan diorang. Ayat mengaji yang aku buka kuat tiba-tiba jadi perlahan sampai jadi tak dengar. Suara mengaji pun jadi rosak macam CD rosak. Bahagian sound macam tenggelam. Dekat tingkap bilik store aku tu ada 2 keping tingkap yang dah pecah. Bila tiba-tiba internet lost, tak boleh nak play ayat mengaji. Timbullah di tingkap bilik store berbentuk gambar contoh di bawah. Aku memang cari gambar yang seakan-akan dengan raut wajah diorang. Dengar bunyi macam terketap-ketap gigi dekat bahagian store. Before ni memang kerap nenek aku lalu lalang tepi katil aku. Sampai kawan aku yang tak percaya datang tumpang tidur dekat rumah aku pun auto jadi percaya. Dia kata first time dia tengok ada nenek tua intai dari pintu bilik air tengok dia. Macam itulah bentuknya dengan rambut putih, jarinya panjang warna hitam dan mata dia berwarna kuning, mata kucing. So macam aku ni dah biasa nampak dia melompat ikut tingkap pecah tu masuk ke dalam rumah before pagar rumah. Memang selalu dia mundar-mandir tepi katil aku. Bagi aku, orang lain mungkin nampak macam aku ni mengarut je, cakap macam ni, kuat layan movie. But sorry, aku tak layan movie horror. KKN pun aku tak pergi tengok ya, sebab aku bukan mat movie, benda real ada. Okey, balik pada cerita pasal aku pagar tingkat atas rejam setiap sudut dengan garam. Lepas aku rejam seluruh rumah dengan garam, anak buah yang kembar tu tak menangis melalak jam 3 pagi tepat. Kalau tidak, sebelum ni setiap malam menangis kuat macam kena dera. Kalau orang lain dengar dari luar rumah, kemain kuat dia menjerit-jerit ketakutan. Setiap malam dia mesti jerit pandang arah lampu tidur dekat hujung almari bilik diorang tu dalam jam 2.30 pagi ke atas before subuh. Oh, scary gila dia punya gambar ni. Biasalah, mesti akan jadi turun-temurun kepada anak-anak buah. Dan kami adik-beradik pun semua mata meliar. Cuma kesian kat diorang masih kecil tapi dah terhadap awal. Diorang tak ready untuk accept nampak benda-benda ni semua. Bentuk bukan nampak gelap je, tapi berupa. For now, abang hantar anak-anak dia dengan wife balik kampung sampai bulan 9 lepas apa yang dah jadi. Sebab rumah kita orang jarang ada lelaki. Yang tinggal lelaki pun aku seorang je dekat atas, tu sorang-sorang. Sebab tu dah lali kena apa-apa dekat atas. Kisah semalam lepas aku rejam benda tu, dia mai bawa sekampung hantam balik. Wah, aku muntah keluar hitam dengan merah-merah. Bila nak minum air asin je, menggigil badan. Paksa minum terus, rasa macam nak pitam. Hai, dugaan apa benda? Sebab tu nak elak diri stres melampau terus jadi lain. Telinga dengar bisik-bisik je, sampai jadi tak terkawal perasaan. Kau buka mata kau nampak, kau tutup mata kau nampak juga. Mana kau nak lari? Tak boleh lari mat. Reda je lah apa kau hadap. Buka ruqyah sambil pejam mata. Dalam pejam mata tu nampak nenek tua, mata besar warna putih, muka menggelebih depan muka. Memang kena pergi berubat lah. Semacam tertiba lah 3 hari benda sama. Punca dia jadi mengacau tu sebab kakak dengan abang ipar aku mengubat dekat rumah. So belah bawah tu dah bersihkan. So benda tu lari naik atas sebab belum dipagar. That's why anak-anak buah kena ke atas after berubat diorang. So dia geram sebab ada ahli keluarga yang dikunci, dibakar tu. That's why lah dia munculkan diri terus dekat atas. For now aku dah 2 hari muntah berturut-turut. Standard kalau kau tengah penat badan memang banyak guna tenaga. Itulah peluang keemasan dia hentam balik. Dah kena jilat pipi semalam. Sekarang keadaan makin nak baik sebab dah minum air yasin dibuat oleh family sendiri. Badan sendiri direjam dengan garam untuk tolak bala gangguan. Yang tak tahan pipi kena jilat, lepas tu anak buah yang lelaki tegur belakang badan ada kesan cakau. So begitulah balasannya. So apa ending ni? So maksudnya dia tak buang lagi. Benda ni masih berterusan. Rasanya benda ni masih terjadi dekat dia kalau ikutkan pembacaan ni lah. So semoga dia pemudahkan lah.